Okey, kita mulakan pengajian kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semuanya? Alhamdulillah. Rindu saya tak? Rindu? Minggu lepas tak ada kuliah kan? Tak ada kuliah buat apa? Oh, revise balik. Masya Allah, Kak Som. Kak Som je revise balik tau. Ustazah tak datang kuliah. Masya Allah. Susah nak cari orang macam Kak Som ni ya. Dah datang jauh-jauh revise pula tu. Kalau kena saya, Assalamualaikum juga tu. Tak ada nak revise ni. Okey, Alhamdulillah. Sekejap ya. Saya ni keletihannya. Letih. Lari otak. Saya tak lari hari ni. Hari ni saya sampai cepat. 9.55. Okay. Saya sampai. 9.55. Awal sikit saya sampai. Kat belakang bersiap semua kan. Jadi tak kemarau sangat. Cuma penat sikit. Bukan penat sikit, penat banyak. Okey, hari ni kita nak belajar muka surat berapa? 357 ya. Keseimbangan syariat. Kita akan sambung perbincangan ni. Ini kira topik kita yang terakhir untuk bab keutamaan ilmu. Jadi kita ada last kali ditutup dengan keseimbangan syariat, muka surat 352. Kita lihat pada poin kita yang pertama di sini, yang A di situ, semua ada batasnya. Betul ke semua ada batas ni? Ada tak perkara yang tak ada batas? Kenapa Cik Ana ketawa tengok saya? Ada tak Cik Ana perkara yang tak ada batas? Ada, apa dia? Apa dia? Tak dengar lah sayang. Apa Kak Nisa? Kak Cik Ana cakap apa? Pakaian ada batas. Okey, apa yang tak ada batas dalam hidup kita? Apa dia? Sabar. Oh sabar. Fitri kenapa jauh Fitri? No, tak ada hujung tu. Belakang pula dia. Tak apa. Jangan bangun. Okey je. Kalau selesa kat situ tak apa duduk situ. Bangun pula. Oh sabar ya. Sabar ya tak ada batas. Masya Allah. Ada batas juga. Siapa kat ni sabarnya ada batas angkat tangan? Oh sabar aku ada batas tau. Jangan main-main orang diam. Jangan pijak kepala Oh macam gitu ya. Ya ke sabar ada batas? Fitri kata sabar tak ada batas. Betul? Terpulanglah pada diri masing-masing. Ikutlah pada tahap kesabaran masing-masing. Tapi kalau saya memang betul lah, saya kata sabar tu memang tak ada batas. Sabar ni kalau letak batas, nanti banyak perkara yang kita langgar. Okey, jadi sebaik-baiknya sabar tu dikuatkan, dimantapkan kesabarannya. Jangan letak bataslah pada kesabaran. Tapi di sini kita akan bincangkan tentang beberapa perkara yang disebut oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah sebagai batas-batas yang perlu kita jaga ketika kita hidup sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Jadi sebutkan begini. Setiap akhlak atau sifat manusia itu memiliki batas kewajaran. Okay, setiap akhlak, batas yang ada pada setiap manusia itu memiliki batas yang wajarlah dia kata. Jika ia melewati batas tersebut, maka
ia menjadi sebuah pelanggaran dan kezaliman. Tapi apabila ia kurang darinya, maka ia menjadi aib dan cela. Macam mana tu? Dia macam ni ya, Muslimah, kita lihat. Apa pun yang kita buat, hal-hal yang kita nak tetapkan dengan batas ini, dia jangan terlampau sangat, jangan kurang sangat. Dia kena sederhana. Kalau kita letakkan sesuatu itu terlampau sangat, nanti dia akan jadi hal yang menzalimi diri sendiri ataupun kita menzalimi orang lain. Okay? Tapi kalau di sini kita letakkan dia bawah sangat, kan kurang sangat. Dalam hal yang sedemikian, ia akan jadi perkara yang tercela dan juga aib. Maknanya dia perlu tengah-tengah. Okay? Kita buat macam ini ya. Okay, ni kita. Ni tengah-tengah. Tinggi, bawah. Apa pun kita buat, kita kena pastikan dia berada dekat tengah sini. Jangan terlampau, sebab kalau dia terlampau, dia akan jadi kezaliman. Sebagaimana tadi pada perenggan kita yang pertama. Tapi kalau dia terlampau bawah, dia akan menjadi hal yang hina, cela dan aib. Okay, bagaimana itu? Dia terangkan di paragraf yang berikutnya di situ. Okay, pertama sekali dibawakan contoh kepada kita tentang marah. Marah ini boleh ke tidak? Boleh. Ke tak boleh marah? Nabi kata la taghdab. Ada seorang lelaki yang datang jumpa dengan Nabi, minta wasiat kepada Nabi. Nabi kata kepada dia la taghdab. Jangan marah. Jadi macam mana? Marah boleh ke tak? Boleh. Tapi ada batas. Mak Isa mesti ada batas. Oh, marah boleh tapi mesti ada batas. Letak kat tengah-tengah ya, macam itu ya. Baik. Kita lihat begini. Wasiat yang Nabi berikan kepada lelaki itu kerana sifat lelaki tersebut. Lelaki ini dia adalah orang yang jenisnya susah nak kawal kemarahan dia. Sebab tu Nabi SAW pesan kepada dia jangan marah. Dan Nabi ingatkan kepada dia banyak kali la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Faraddada miraran. Nabi ulang banyak kali kepada dia. Kerana sifatnya yang begitu. Biasa Nabi SAW ketika baginda dia memberikan nasihat kepada seseorang individu, Nabi akan lihat bagaimana dia punya background, ya, sifat orang ini bagaimana. Sebab tu kadang-kadang ramai orang minta wasiat kepada Nabi SAW, tetapi wasiat yang Nabi SAW berikan adalah berbeza-beza. Melihat kepada keadaan diri kita itu bagaimana. Jadi bila lelaki itu datang jumpa dengan Nabi SAW minta wasiat kepada Nabi, Nabi lihat orang ini, oh dia ni agak sukar untuk kawal rasa marah dia. Sebab tu Nabi ingatkan kepada dia, jangan marah. Dalam erti kata yang lain, perlu mengawal rasa marah itu. Sebab apa di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita. Dia kata begini, kemarahan misalnya mempunyai batas. Okay, marah dia mesti ada batas. Iaitu sebatas menunjukkan keberanian yang terpuji, dan melepaskan diri dari cacat dan aib. Itu tak apa. Okay? Kita kalau nak marah untuk menunjukkan bahawa tentang keberanian, contoh kita beri contoh begini. Pada zaman Nabi SAW, kalau kita lihat di medan peperangan, kalau semua di kalangan sahabat ini, mereka turun di medan jihad itu tanpa rasa marah, boleh ke berlaku? Tak boleh. Rasa marah tu ada kerana sedang berhadapan dengan musuh. Ini kita panggil sebagai marah yang terpuji. Okay, marah dia ada dua kategori. Satu terpuji, satu tercela. Marah yang tercela, kita lihat yang tercela terlebih dahulu ya. Marah yang tercela ini, bila kita marah, kita tak boleh nak kawal perasaan itu. Dan bila kita marah tu kan, kita ucapkan perkataan yang tidak baik. Okay. Yang biasanya itulah yang berlaku dalam hidup kita ni. Kan bila kita marah, kita susah untuk kawal perucapan kita, kita juga susah untuk kawal tindakan kita. Ini dipanggil sebagai marah yang tercela. Tetapi di dalam agama kita, kita ada marah yang terpuji. Marah yang terpuji ini apabila kita marah berkaitan tentang
orang ataupun sesuatu yang melanggar syariat. Ini biasanya Nabi SAW. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah kata Nabi SAW ini bila dia marah, dia tak marah hal tentang sesuatu berkaitan tentang diri dia. Tetapi bila Nabi marah berkaitan perkara-perkara yang melanggar batas syariat. Okay? Contoh orang berzina, orang yang membunuh, kan? Mereka yang buat perkara-perkara maksiat semualah. Bila Nabi SAW dihadapkan dengan hal ataupun isu-isu ini, baginda pasti marah. Ini kita panggil sebagai marah yang terpuji. Marah yang dituntut dalam agama kita. Contoh, kalau kita ni sebagai seorang ibu, saya kata, anak-anak kita kalau dia buat salah, kita tak marah apa jadi? Ke nak kata, nanti budak tu kata, Umi la taghdab. Umi jangan marah, Nabi kata jangan marah. Bolehkah kita guna dalil yang sedemikian? Tak boleh, tak kena pada tempatnya. Tak kena pada tempatnya. Kalau kita lihat sesuatu kemungkaran, anak ni, contoh anak ni berbohong. Kita sebagai ibu, kita nak didik dia. Berbohong ini adalah satu hal yang salah. Okay, salah. Bukan kerana ianya mempermainkan orang lain. Sekarang ni, bohong ni kita panggil sebagai prank. Betul tak? Dalam istilah kita lah, istilah social media, biasa orang panggil prank. Prank ni maknanya dia buat perkara-perkara yang untuk menakutkan, menipu, bergurau, tetapi perkaranya bohong. Saya pernah nampak prank yang mana orang tu dia tarik tudung. Pernah nampak tak? Kan? Okay. Itu bukan perkara yang baik. Ia perkara yang salah yang dibuat oleh orang yang mana nak tunjukkan keberanian dia. Bila kita lihat perkara ini, apa yang terdetik dalam hati kita? Kita penawar hati, saya nak bincang tentang hati ni. Marah ni satu hal yang berkaitan dengan hati kita. Sebab tu kalau dia lebih sangat, dia akan jadi kezaliman. Kalau dia kurang sangat, dia akan jadi perkara yang mengaibkan. Kita letak dia tengah-tengah. Bila kita kata dia letak tengah-tengah, bermakna itu merupakan sesuatu yang kita buat ataupun kita marah kerana ada kaitan dengan agama. Balik pada contoh budak tadi, anak kita tadi. Dia bohong. Kalau anak ni bohong, kita tahu dia bohong. Adakah kita nak biarkan saja? Kita mesti sebagai ibu kita akan marah. Lebih-lebih lagi kalau dia bohong kita. Kan? Contoh, dia tak lulus dalam peperiksaan. Tiba-tiba dia coret kat situ kan dia letak A. Apa rasanya? Padahal F. Letak A, maknanya dia tipu. Bila dia tipu di situ, kita tahu budak ni dia dah mula buat perkara-perkara yang tak baik. Di situ kita marah dia. Kita tak kata, gurau pula ya. Kita tak kata macam gitu dekat anak kita. Kerana kalau kita buat begitu, bermakna marah kita berada pada tempat yang hina dan cela tadi. Langsung tak marah. Dia tak ada rasa nak marah budak tu. Ataupun kata, Allah nanti kalau kita marah anak kita tak sayang kita. Dia bukan sebab begitu ya Muslimah. Ada perkara-perkara yang perlu kita marah. Contoh sebagai seorang guru, pelajar buat salah, kita marah. Kita tak biarkan pelajar tu terus dengan keadaan diri dia. Kan? Pelajar, dulu masa saya belajar, saya tak tahu lah sekarang dekat madrasah macam tu. Saya rasa taklah sekarang ustaz-ustaz semua Masya Allah, Tabarakallah. Dulu pun Masya Allah juga, bukan saya kata dulu tak Masya Allah. Cuma dulu kita punya konteks berbeza. Okay, masa saya belajar, ustazah garang tau main. Cik Ana Cik Ana betul. Cik Ana sekolah madrasah ada tahu kan. Garang ustazah ni, tak boleh sikit. Ketawa kuat-kuat kena marah, jalan hentak-hentak kena marah, kan? Tak boleh gitu. Lagi-lagi kalau sekolah semua perempuan, tak boleh. Banyak perkara yang dijaga. Tapi saya lihat itu merupakan satu proses pendidikan. Yang mana kenapa tak dibenarkan begitu? Dulu masa kita belajar kita memang tak ingat lah benda-benda gini kan. Kata itu tak boleh kita tu kan. Kita mesti geram kan dengan ustaz. Lah itu pun nak bising tak boleh, cakap ni tak boleh, ketawa tak boleh. Habis dia patung dia macam gitu. Kita rasa sedemikian. Tapi bila kita dah besar macam ini kita fikir, betul juga dulu ustaz aku marah. Fikir kan gitu kan. Mak di situ ada kebaikan untuk diri kita. Kenapa tujuannya marah itu tadi? Untuk membentuk kepribadian. Supaya anak itu ataupun pelajar tersebut dia dapat bezakan mana yang betul, mana yang salah. Tapi kalau kita langsung biarkan, ketawalah nak ketawa kuat-kuat. Macam tu kan. Apa jadi? Kita
kita akan lihat perkara tu perkara yang betul. Kita akan rasa, tak apa, aku tahu kok kuat. Oh, mana-mana pun kita pergi, dekat dalam bas, dekat dalam MRT, dalam keramaian, hilang rasa malu kita. Kita akan ketawa sedekah-dekahnya. Orang tengok, anak dara, ya Allah. Mak dia tak ajar. Mak dia tak ajar agaknya. Orang tak cakap cikgu kalau kat sekolah kan. Cakap, cikgu kau tak ajar, tak ada. Orang tak cakap itu, orang akan cakap mak dulu. Mak dia tak ajar. Mak dia tak ajar. Saya ingat dulu, masa saya pakai tudung labu kan, awal-awal pakai tudung labu, masa dululah. Ada seorang budak ni, saya pergi Jujak Kompleks. Dia nampak saya, dia kata gini, hantu! Satu kedai tu tengok saya. Ayolah anak siapa ni? Satu kedai tu tengok saya tau. Saya kita pakai tudung hitam, jubah hitam. Okay, mungkin budak ni dia takut lah kan. Tengok orang pakai baju hitam, tudung hitam tak biasa katnya. Mak dia datang, mak dia tengok saya. Nasib baik minta maaf. Nasib baik minta maaf. Dia kata, minta maaf ya dek anak saya ni gini. Tak apa. Tak apa. Tapi kita nampak di sini, okay, ibu itu tadi, adakah dia membenarkan tindakan anak dia? Tak. Mak dia tegur anak dia. Maknanya ada kesilapan. Mak dia tak kata, ini budak-budak. Kalau mak dia cakap gitu memang menyirap tak aku. Tak maaf ya budak-budak. Biasalah budak-budak macam gitu. Tak. Dia bukan pasal budak. Bukan pasal macam mana nak cakap bukan pasal kita biarkan begitu saja. Tidak. Okay, memang mungkin kita rasa kita orang Asia cara kita berbeza. Kalau nak bandingkan dengan western educational kan. Mereka kalau budak-budak ni tak apa, buat apa buat. Biar mereka belajar daripada tindakan mereka. Tapi kita biasanya, orang Asia ni macam kita tak biarkan anak kita macam gitu. Kalau ada something yang kita nampak dia tak berapa baik di sudut mata kita dan pandangan masyarakat yang ada di sekitar, kita akan tegur anak itu. Itu cara kita mendidik. Kita tak biarkan. Sebab kalau kita biarkan, anak tu akan lihat apa yang dia buat adalah perkara yang betul. Sampai bila-bila dia akan rasa tak salah. Kalau dia nak pekik orang tu hantu ke, nak kata orang tu jongang ke, nak kata orang tu buruk ke apa, dia tak akan rasa sedemikian. Sebab tu kita ni sebagai ibu, bila kita nampak perkara yang salah, waktu itu juga kita tegur anak kita. Ini dalam rangka mendidik, kita kata. Okay? Untuk meletakkan rasa marah itu berada di pertengahan. Tak boleh juga kalau kita dengar budak tu buat salah, kita terus tampar-tampar dia. Ini salah. Kan kata, ni budak-budak, mentang-mentang budak-budak tak boleh ajar. Itu pun salah juga. Kita tak boleh terus letak kepada ke atas sebab dia nanti jadi kezaliman tu tadi. Kita menggunakan rasa marah kita ataupun rasa malu kita itu tadi dengan tindakan yang salah yang akhirnya menyebabkan anak itu dia menjadi terseksa. Itu juga berlaku kan, ada kes sampai orang pukul anak, anaknya mati kan. Kenapa rasa marah yang tak boleh dikawal? Sebab tu kalau terlampau sangat dia salah. Kalau kurang sangat dia pun salah. Letak di tengah-tengah, itulah yang akan menjadikan marah tersebut marah yang terpuji. Dalam apa jua perkara yang kita buat lah ya berkaitan dengan marah tu tadi. Okay? Kita suami isteri pun begitu jugalah dengan pasangan. Kita mesti marah kalau kita nampak suami kita jalan dengan perempuan lain ke tak marah? Kak Nisa marah ke tak Nisa? Marah, Alhamdulillah marah. Tengok kan, kita tak apalah, kita ni open minded, suami kita nak jalan dengan siapa jalan je, peganglah bang pegang, macam itu. Tak ada kita mesti marah. Kan sebab itu menunjukkan bahawa kita meletakkan ia pada tempat yang betul. Kenapa kita marah? Bukan semata-mata sebab kita cemburu ya, tapi kerana kita tahu itu adalah perbuatan yang salah di sisi agama. Tak boleh orang lelaki keluar berduaan dengan wanita, kan tanpa sebab yang munasabah. Kan duduk makan sama-sama, tak boleh. Saya tak boleh, saya pantang sikit. Tak kisahlah nak cakap saya ni orang-orang katak bawah tempurung ke apa, tak apa. Sebab apa? Ia perkara yang salah. Bila kita melihat ia dari sudut perkara yang salah, ia dapat menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Cubalah kalau ada orang lelaki kata, Ustazah jom kita makan dua-dua dekat situ, cantik muka kau, aku cakap. Tak ada maknanya. Tak ada maknanya. Jangan try test dengan saya. Anda ada orang lelaki macam tu, kau ajar. Kena kau ajar. Kena try test dengan kita. Okay? Kita ustazah dia nak buat macam tu kan. Jom nak makan sama-sama. Tak ada maknanya.
Ya, jangan bergurau-gurau dengan saya begitu sebab ia perkara yang salah. Saya wajar marah tentang hal itu. Jangan kata, itu pun nak marah. Of course, saya mesti marah. Sebab ia perkara yang dilarang dalam agama. Kan? Kalau betul-betul kita sebagai wanita ni, kita kena jaga diri kita ya. Bukan kita kata jual mahal sangat, sikit-sikit nak marah, bukan gitu. Kenapa kita marah je mesti ada sebab. Kerana ia adalah perkara yang melanggar syariat. Of course tak boleh. Kalau awak nak makan dengan saya, bawa mak saya. Bawa mak, alamak. Bawa mak ya. Cakap berbual dengan mak je lah. Yes. Dia macam gitu. Kan? Dia tak ada maknanya untuk kita membiarkan satu perbuatan yang tidak benar itu berlangsung begitu saja dalam keadaan kita adalah orang yang mengetahui. Kita pun kalau kita ada anak, saya pesan ya, jangan biarkan anak kita yang perempuan keluar dengan orang lelaki berduaan. Walaupun dia tunang anak kita. Ini kadang-kadang maaf ya saya kata, ini kadang-kadang perkara yang kita mungkin terlepas pandang. Yang kita biarkan sahaja. Kita wajar marah ya dalam isu-isu yang begini. Kita wajar tegur anak kita, patut berikan teguran. Walaupun dah tunang, walaupun kita kata ada ikatan tapi ia belum lagi menghalalkan ikatan tersebut. Ikatan pertunangan ia hanya sebagai satu fasa perkenalan. Okey, kita nak kenal pasangan dan sebagainya, sesuai ke tidak. Masih lagi orang kata confirm tak confirm lah macam tu. Masih lagi confirm tak confirm. Nak kenal-kenal lagi, kalau rasa tak sesuai, okey boleh putuskan. Tak ada masalah begitu keadaannya. Dalam fatras perkenalan. Tapi bukan untuk kita kata tak apalah tunang dia, keluarlah jalan raya sama-sama, ambil gambar sama-sama. Ini perkara yang salah. Yang dia dah menjalar dalam masyarakat dan masyarakat lihat dia tak ada apa-apa, okey je. Tak okey ya sebenarnya perkara yang begini kena jaga. Ini agama, ia hukum hakam. Yang mana kita sebagai ibu bapa wajar marah, wajar memberikan teguran kepada anak-anak. Kan? Cakap kat anak kita, kalau nak keluar bukan mama tak kasih. Tapi kalau boleh ada orang yang ketiga. Biar orang ketiga itu bukan syaitan. Begitu maksudnya ya. Cakap baik-baik dengan anak kita. Tapi dalam keadaan yang mana sebenarnya kita nak tunjukkan kepada dia, kita tak setuju dan kita marah dengan perbuatan itu. Ini penting. Sebab tadi saya dah ingatkan, kalau kita biarkan nak buat apa buatlah, suka hati kau nak buat apa. Kau dah besar, boleh fikir kan, ada akal. Anak kita selama mana kita masih hidup ya, saya kata gini, dia masih lagi di bawah tanggungan kita. Kita selalu katakan macam ni kan, senang Som anak kau dah kahwin, lepas tanggungan kau. Tak ada, dia tak macam gitu. Kita selalu kata anak kita dah kahwin, lepas dah kita. Tanggungan kita lepas, tak. Amanah mendidik itu, ia terus. Walaupun anak kita sudah bernikah. Kena ingat itu ya, sebagai ibu, sebagai bapa. Anak yang kita ada ni kalau dia dah bernikah, kita tak boleh lepaskan macam tu saja. Apa-apa yang silap, maknanya, tapi jangan kepo sangat ya. Jangan kepo sangat jadi mak mertua ke jadi ibu ni kan. Memanglah rumah tangga je lah. Tapi apa-apa yang salah, kita masih lagi ada hak untuk menegur dalam rumah tangga itu. Dengan cara yang baik, dengan cara yang berhikmah. Jangan ikut kita punya rasa tu tadi. Kan? Kita nampak menantu kita tak masak. Kita marah? Marah ke tak? Tak marah, Masya Allah boleh jadi mak mertua saya macam ni. Suka saya. Gurau je. Orang pun tak nak Ustazah Sakinah kalau jadi menantu aku cakap tak berhenti kau. Ya Allah, ya Tuhanku. Bising dia nanti kan. Aku buat ni kena tegur. Ni mak, tak boleh mak. Nabi kata gini. Allah, dah mula. Tak payahlah ya, dia jadi menantu kita. Dah, jangan fikir tentang tu. Cuma kita lihat beginilah. Kalau mungkin kita nampak, kenapa menantu kita ni tak masak? Kenapa dia tak masak? Kita tak boleh lah nak jadikan dia sama macam kita. Betul tak? Mungkin kita rasa gitu, dulu mak walaupun mak kerja kilang tau dulu. Balik pukul 5, masak juga malam-malam tu boleh juga aku cuci kain semua, kau balik lepak. Gitu kan. Biasa ayat mak zaman sekarang bila nampak wanita-wanita zaman sekarang macam tu kan. Ayat dia tu tak boleh terima tau. Dia kata ni apa ni, balik kerja lepak. Dulu aku balik kerja lengan kau, cuci baju, lipat baju. Tak ada penat-penat. Not in my dictionary. Mak dia cakap gitu.
Dia tak boleh melihat sebab kita konteks berbeza. Sebab tu bila kita ada rasa nak marah dengan menantu kita ni, dia nak kena fikir banyak-banyak. Sebab kita tak sama dengan menantu kita. Ya, kekuatan kita mungkin dulu cik-cik makan jamu, cik. Kita sekarang tak tahu makan jamu ke, makan collagen. Itu pun okey. Okey lah, okey. Berbeza cara pemakanan kita. Dulu tak banyak fast food. Sekarang banyak fast food. Jadi kita punya kesihatan semua dia berubah. So kita tak boleh nak samakan. Zaman kita dulu mak-mak walaupun kerja kuat. Zaman sekarang kerja anak baru satu dah lembik macam itu. Kita cakap macam-macam. Dekat menantu kita, kita tak rasa. Kita tak ada kat tempat dia. Kan kita tak ada kat tempat dia. Sebab tu kalau kita rasa nak marah, sabar dulu. Tadi ni yang saya nak kita balik pada sabar dulu. Sebelum kita rasa nak tegur menantu kita ni, lihat dulu keadaan dia. Ada mungkin dia tak berapa nak kuat, kita tak boleh samakan diri kita. Kan? Biasa kita dengar, dulu kita anak satu, kita beranak lepas bersalin je boleh jalan masak je. Sekarang sibuk nak order pula makan macam gitu kan. Sibuk nak order makan confinement food lah apa benda. Dulu aku masak sendiri okey je. Kita tak boleh nak samakan dulu zaman kita kan beranak dengan zaman kita sekarang ni beranak. Berbeza. Tapi kadang-kadang ini saya perlu cakap ya sebab kadang-kadang kita lupa tau. Kita nak cakap main sedap cakap je. Kita nak samakan diri kita dengan menantu kita ni dia tak sama. Dia takkan sama. Okey, itu kita lah. Menantu kita. Kita perlu ada rasa menghormati antara satu dan yang lain. Perlu meraihkan konteks, perlu melihat bagaimana keadaan diri dia, kekuatan dia bagaimana. Kan sebelum kita nak cakap tentang dia tak masak lah, tak kemas rumah lah, apalah. Dan kita pula main-main serang. Ya, kita macam tu kan, serang. Nanti bini nanya, mak you serang I. Tak memang patut pun mak I serang you. Macam gitu lah, kena pula lelaki macam tu memang. Boleh buat gaduh perang dunia ketiga macam tu kan. Tapi di sini yang penting bagaimana kita mengawal rasa marah tu tadi. Pada setiap sesuatu yang kita nampak. Pada setiap sesuatu yang kita tak agree, yang kita tak setuju, yang kita rasa kita nak cakap, kita nak tegur. Ya, dia boleh tetapi pada tahap yang sederhana. Mengikut kepada budi pekerti kita juga. Jangan terlampau-lampau, jangan pula membiarkan. Di situlah dinantikan akan menjadi banyak masalah. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Contoh yang kedua dia berikan. Tadi contoh yang pertama ialah tentang marah. Okey, kita ada contoh yang kedua. Contoh kedua tentang ambisi. Ambisi ni maksudnya apa? Cita-cita kita. Okey, semua orang ada cita-cita? Ada. Okey. Mak Isa dulu cita-cita nak jadi apa Mak Isa? Jangan cakap stewardess. Jatuh mak kita. Dulu saya nak jadi stewardess tau. Cik, betul dulu saya nak jadi stewardess. Jangan bapak saya kurung saya nanti. Dulu jadi apa Mak Isa? Masa mula kecil-kecil lah. Dulu Mak Isa cita nak jadi apa? Jadi cikgu. Akhirnya jadi apa? Cikgi. Boleh lah, Alhamdulillah. Mak Isa pandai mengaji tau. Masya Allah, tabarakallah dia. Boleh belajar ngaji dengan Mak Isa. Cuma Mak Isa ada ARS lah, Mak Isa. Tak ada Tak ambil Mak Isa. Tak nak. Kalau tu boleh dapat tier tu kalau Mak Isa ambil course kan. Boleh mengaji Mak Isa. Nak jadi cikgu, okey bagus. Alhamdulillah. Setiap daripada diri kita ada cita-cita. Dulu Kak Sum nak jadi apa? Nak jadi doktor, Masya Allah. Lepas tu? Jadi nurse. Alhamdulillah. Kak Nisa? Nak jadi lawyer. Lepas tu jadi apa? Lawyer buruk. Naughty. Memang lawyer buruk lah Kak Nisa ni. Siapa? Boleh tahan dia tau. Tengok senyap je. Boleh tahan dia ni. Nak jadi lawyer lepas tu jadi lawyer buruk. Tak apalah. Setiap daripada diri kita perlu ada cita-cita. Kan? Anak kita tanya, dah besar nak jadi apa? Biasa tanya begitu. Sebab apa kita pun begitu juga. Masa kita kecil kita ada impian, kita ada cita-cita untuk bila kita sampai satu tahap usia tu kita nak ada satu pekerjaan. Cita-cita ni selalunya berkaitan dengan pekerjaan kita. Kita nak ada satu pekerjaan yang mana kita suka dengan pekerjaan tersebut. Okey, jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Setiap orang ada cita-cita.
Tetapi cita-cita ini tidak boleh diletakkan pada tahap yang melampaui batas. Contoh, Kak Nisa nak jadi lawyer, tapi kalau tak dapat macam mana? Kak Nisa dah letak kat atas sini tau. Tinggi sangat. Apa jadi? Apa jadi Kak Nisa? Nak sangat jadi lawyer. Macam-macam Kak Nisa usaha. Masuk belajar, masuk law course ke apa. Law course adalah, dia selalu ni degree kan kita ambil. Ni kalau dekat tempat saya kita panggil FUU ni, Fakulti Undang-Undang Budak law ni selalunya action sikit Kak Nisa. Minta maaf lah kalau ada budak universiti dengar dia ni action sikit. Mentang-mentang dia budak law, dia kan dia pandai cakap. Dia tak tahu aku pun pandai cakap juga. Okay. Dia pandai rendah dengan budak Fakulti Pengajian Islam. Biasa macam tu. Budak undang-undang ni kan. Kita kalau naik bas, FBI tu maksud Fakulti Pengajian Islam. Budak FI, budak Fakulti Islam kan. Dia tengok kita atas bawah, apa? Dia kan kita tak pandai. Mentang-mentang ustaz tak pandai. Hello. Kan? Dia ingatkan dia lawyer, dia pandai sangat. Tak ada maknanya. Lawyer buruk tadi Kak Risa kan. Okay, kita lihat di sini. Bila kita nak jadi lawyer tadi, kemudian kita dah belajar, kita dah masuk kan fakulti tu, kemudian kita fail. Apa rasanya? Dia akan memberikan impak pada diri kita, kesan pada yang tak baik pada diri kita. Okay, mungkin kita tak boleh menerima, kita rasa kita tak guna, kita rasa diri kita ni tak bagus, kita rasa kita orang yang gagal selama-lamanya. Sebab apa? Kita letakkan cita-cita tu dah sampai ke tahap yang melampau. Sama juga. Kalau nak jadi lawyer tapi lawyer hangat-hangat tai ayam tadi. Bukan Kak Nisa lah. Letak kat sini, dia jadi hina dan cela sebab apa? Dia tak berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebab hidup ni dia perlu usaha ya. Di samping kita letakkan ia pada tahap yang pertengahan. Apa pun cita-cita kita, dia tak boleh terlampau, dia tak boleh berada di tahap yang rendah. Kan? Sebab tu di sini, kalau kita, cuba kita lihat di sini, kalau kita letak cita-cita kita pada tahap yang melampau, kita akan buat apa sahaja yang melanggar undang-undang ataupun hukum hakam agama untuk mencapai cita-cita itu tadi. Contoh, mungkin kita ada cita-cita nak kaya. Orang yang nak kaya ni mungkin dia boleh makan rasuah ataupun dia yang beri rasuah, kan? Ataupun dia ni ambil harta orang lain, makan harta anak yatim, mencuri, merampas apa yang dia rasa milik dia. Dia dah letak diri dia pada tahap kezaliman. Kerana apa? Cita-citanya yang terlampau sangat berada di atas sehingga dia lupa tentang hukum hakam yang perlu dia ikut. Tapi kalau kita nak kaya, namun kita letakkan ia pada tahap yang bawah, kita tak buat apa-apa, kita tunggu duit jatuh daripada atas. Boleh? Tak boleh. Bahkan menjadi bahan tawaan orang lain kan. Nak kaya tapi macam gitu. Ataupun nak kaya minta-minta duit kat orang. Aku nak kaya lah, nah bagi aku duit nah. Cik Ana tengok, cantik orang kerja penat-penat, buat acar nak bagi dia pula. Oh gitu, kita marah. Penat aku buat acar, tiba-tiba dia dapat duit nak bagi dia, cantik muka kau. Kita rasa begitu. Sebab orang itu dia meletakkan dirinya pada tahap hina, cela dan aib. Tapi kita letakkan diri kita dekat tengah-tengah sini. Kita usaha. Kan kalau ada rezekinya adalah, kalau tak ada tak ada. Dia macam tu cantik dalam hidup ini. Bila dia berada pada tahap yang sederhana itu tadi, kita akan lebih menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang kedua ya, contoh yang diberikan kepada kita. Baik, kita ada contoh yang ketiga di sini. Apa dia contoh tu? Dengki. Okey, ni cantik. Dengki boleh ke tak boleh? Asal pula dengki ada tahap tak ada tahap ni? Oh, dengki boleh? Kak Som dengki pada siapa Kak Som? Apa dia? Tak dengar sayang. Allah, Sosa kena bangun. Apa dia? Okey, macam kita nampak orang kaya, kemudian diinfakkan harta dia, kita dengki pada dia. Baik, kita baca dulu teks ini ya. Apa yang diterangkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kejap ya. Sebentar ya.
Okey, baik. Kita lihat di sini. Dengki pun ada batasnya. Macam mana dengki ada batas? Okey, dia kata gini. Iaitu persaingan dalam hal mencari kesempurnaan dan keengganan diungguli oleh orang yang sepadan. Ini kita panggil sebagai dengki. Dengki ini kalau kita rujuk dalam perbahasan di kalangan para ulama, mereka menyebutkan bahawa ia adalah sesuatu yang biasa ada pada diri kita ini. Kita nampak ada orang yang lebih mengungguli kita kan, ataupun dia lebih bagus daripada diri kita mesti ada rasa tak best lah. Dia macam gitu kan. Kita belajar, kawan kita asyik dapat A je, kita rasa macam alah, kenapa kita tak dapat A, dia dapat A. Macam tu kan. Kita rasa jealous kan. Dia macam bencinya. Tak suka lah. Sikit-sikit dia asyik dia. Asyik-asyik Sakinah. Tak ada orang lain ke? Ya Allah, ya Tuhanku. Betul Dulu saya belajar macam tu tau. Ya Allah, azab juga kita jadi pandai. Ingatkan jadi pandai ni bagus. Tak bagus juga jadi pandai ni. Ada je problem ni kan. Ni pun problem juga. Orang dengki dengan kita, orang benci dengan kita. Sebab apa kita pandai? Kita tak boleh nak elak. Okay? Kita tak boleh nak elak apa yang orang rasa ataupun kita tak boleh nak kawal perasaan ini yang ada pada orang lain tentang diri kita. Dan ini berkaitan dengan dengki tu tadi. Sama juga, kita tak boleh nak kata dengan orang, kau jangan dengki dengan aku. Kita tak boleh nak kata begitu kepada orang ramai. Kita tak boleh nak kata, kau jangan dengki dengan aku. Kau jangan ni, kau jangan ni. Kita tak boleh nak kawal apa yang orang lain rasa tentang diri kita. Okay? Namun yang penting sekarang kita yang mampu kawal apa yang kita rasa tentang orang lain. Diri kita. Bila kita usaha untuk mengawal perasaan kita itu tadi tentang dengki ini, insya-Allah, kalaupun ada orang dengki dengan kita, tak ramai manalah. Memang ada, tak boleh nak kawal tapi dia mesti dapat diatasi juga. Baik, di sini dia kata, apabila kedengkian dalam diri seseorang telah melampaui batas kewajaran tersebut, nescaya ia akan menjadi satu kezaliman. Kerana orang yang dengki akan menginginkan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain yang didengkinya. Bahkan akan berupaya untuk menyakitinya. Namun apabila kedengkian itu kurang dari batas kewajaran tadi, maka sifat ini akan menjadikan seseorang rendah diri, melemahkan cita-cita dan mengecilkan hatinya. Maknanya dia nak kata apa? Dengki itu penting ke? Sebab dia kata tu, apabila kedengkian itu kurang, dari batas kewajaran tadi, maka sifat ini akan menjadikan seseorang rendah diri, melemahkan cita-cita dan mengecilkan hatinya. Maknanya kita semua kena ada dengki ke macam tu? Betul macam tu Koso? Kita semua kena ada dengki. Kalau tak nanti kita jadi rendah diri, kita jadi kecil ke macam mana? Okey. Tak salah. Macam mana? Oh, kita nampak orang pandai, kita nak pandai macam dia. Itu okey. Insya-Allah. Betul. Itu okey. Itu kita letakkan di pertengahan. Kalau kita nampak orang pandai, kita tak rasa apa-apa, itu masalah. Betul masalah. Kan? Contoh, saya ambil contoh Kita nampak orang tu pandai mengaji, tak rasa apa-apa? Jealous kan? Tapi adakah kita nak kata, pandai mengaji, esok hilang suara? Belajar gaji macam dia. Ini yang menjadikan kedengkian kita bukan kedengkian yang tercela. Bila kita nampak orang tu pandai ngaji, Masya Allah makhrajnya betul, tajudnya bagus, subhanallah, kita tengok dia kan, kita pun ada rasa kan, kita jealous tu tadi, jealousnya dia macam mana boleh pandai gitu aku tak pandai-pandai, baca ain tak betul-betul, macam gitu pandai dia. Itu kita jealouskan dengan cara dia belajar, cara dia mengaji kan, ia membentuk diri kita untuk jadi orang yang lebih baik. Sebab itu kalau dia tak ada langsung pun menjadi masalah. Kita tak nampak
motivasi ataupun kita tak termotivasi bila kita nampak ada orang yang lebih baik. Yang mana bila kita termotivasi itu tadi, kita boleh jadi lebih baik daripada apa yang kita jadi hari ini. Sebab tu kalau ada dia letak di tengah-tengah, tapi kalau dia melampaui batas, inilah yang menjadikan dengki itu dengki yang tercela. Sebab kita lihat di sini ya, Nabi SAW ada sebutkan tentang dua dengki yang dibenarkan. Okey. Di dalam hadis ini Nabi kata apa? La hasada illa fisnatain. Tidak ada dengki kecuali dalam dua perkara. Pertama, dengki terhadap seseorang yang diberi harta melimpah oleh Allah. Lalu dia menghabiskan hartanya untuk perkara yang benar. Kita nampak ada orang yang kaya, kemudian dengan kekayaannya dia sentiasa bersedekah, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, kita rasa cemburu, kita rasa jealous. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dengki terhadap seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu dia menggunakan ilmu itu untuk memutuskan perkara di antara manusia dan mengajarkannya kepada orang lain. Memutuskan perkara di antara manusia maknanya dia guna ilmunya untuk bantu orang lain menyelesaikan masalah dalam hidup orang itu. Okey, itu yang dimaksudkan dengan memutuskan perkara di antara manusia dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi bila kita nampak ada orang yang begini, masya-Allah, kita tengok dia, dia masya-Allah pandai ya. Dia ada ilmu, dengan ilmu dia sebarkan ilmu tersebut, kemudian dia ajar orang lain dan dia bantu orang lain dengan ilmu dia. Kita nampak, kita rasa jealous. Kita rasa, masya-Allah orang tu. Ini terpuji. Ini boleh. Kenapa dia boleh? Kalau dalam bahasa lain, kita panggil dengki ini bukan dengki ya. Kita panggil ia sebagai ribtah. Okey? Ribtah. Tadi kan kita ada satu istilah dengki kan? Okey. Lagi satu kita panggil ribtah. Okey. Apa beza dengki dengan ribtah ni? Ribtah ni yang tadi Nabi sebutkan tadi. Tentang dua orang yang mana dia bersedekah dan dia berilmu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ada sebutkan tentang orang yang dia baca Al-Quran. Ada tiga kebaikan di sini yang Nabi SAW sebutkan. Boleh bila kita nampak orang itu memiliki kepandaian, kemahiran, kelebihan. Daripada sudut ketiga-tiga ini kita boleh ada rasa dengki. Tapi yang sebenarnya dia bukan dengki dengan maksud yang di sebelah sini ya. Kita panggil ini dengki ribtah. Okay, apa beza dengki yang ini dengan yang ini? Pertama di sini, kita kata, kita ada rasa jealous kat sini? Ada kan? Okay, ini pun ada. Sebab tu tadi bila kita nampak, kita ada rasa dengki, kita rasa macam cemburu, kita rasa alamak, dia sedekah, alamak, dia pandai, kita rasa demikian. Kerana perasaan jealous, cemburu tu ada pada diri kita. Sama juga dengan dengki ni. Memang dia mesti, dengki ni dia tak boleh tiba-tiba dia dengki tanpa cemburu Biasanya orang kalau dia nak dengki, dia akan mula daripada cemburu. Jealous. Sebab tu kita nak jealous, jangan jealous melampau-lampau, bahaya. Okey? Ni jealous maksudnya jealous untuk menghilangkan nikmat orang lain. Baik, kedua, orang yang dengki ni, bila dia dah jealous, dia dah cemburu tadi kan? Jealous saya je, okey, cemburu. Ni bahasa Inggeris saya Melayu kan. Baik, yang kedua ni, bila dia ada rasa cemburu tadi, dengki tu kan, dia rasa apa? Nak hilangkan nikmat orang tu. Dia masuk kepada next step dia.
Dia tak biarkan macam tu saja. Okay, orang yang dengki ni bila dia nampak, oh hari ni beli kereta dia macam tu tau. Esok kau tengoklah kereta kau ada ke tak ada. Ini orang dengki macam tu. Tapi kadang-kadang tak semestinya dia nak hilangkan. Okay, kadang-kadang tak. Kadang-kadang dia nak nikmat itu pindah pada diri dia. Okay, macam mana tu? Dia macam ni lah. Kalau yang nombor 3 ni, biasa senang contoh saya nak bagi dia macam inilah. Kita ni suka sangat dengan orang lelaki ni. Tiba-tiba dia kahwin dengan orang lain. Kita pun kata, kalau kau nanti, aku nak buat macam ni lah. Kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat. Dia macam itu. Okay, aku akan pastikan lelaki tu jadi milik aku. Dia akan porak-perandakan rumah tangga orang itu. Dia akan buat apa-apa kan. Dia buatlah apa-apa sampailah apa yang dimiliki oleh orang lain itu menjadi milik dia. Ni nombor 3. Okey, nombor 3 begitu. Nombor 4, kadang-kadang dia tak nak pun nikmat itu jadi milik dia. Tapi cukuplah kalau orang itu dengan keadaan dia masih lagi memiliki nikmat tersebut, namun dia tak bahagia dengan nikmat itu. Ni dengki juga Nombor 4 ni ramai orang dia tak terfikir tau nombor 4 ni. Kita okeylah, tak apalah, dah rezeki dia, tengoklah bahagia ke tak. Macam gitu. Ayat dia kan, tengoklah bahagia ke tak, lama tu. Kita bukan nak pun, tak heran lah ambil laki tu lah, macam handsome sangat. Kita kan gitu kan. Tapi tengok bahagia ke tak. Ini dengki juga. Kita tak salah, saya tak hilangkan nikmat dia. Dia memang masih kahwin. Betul, dia memang masih kahwin lagi pun. Tapi kita ada rasa yang mana kita nak dia tak bahagia dengan nikmat itu. Ini dengki ciri yang nombor 4 Macam mana nak cakap? Berharap orang itu tidak bahagia dengan nikmat tersebut. Okey? Baik, ini ciri-ciri orang yang dengki. Kita ada 4. Ciri yang pertama, kita rasa jealous, kita rasa cemburu dengan nikmat yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian kita ada rasa nak hilangkan nikmat itu. Lalu kita nak supaya nikmat tersebut berpindah kepada diri kita. Tapi kadang-kadang kita bukan nak nikmat itu berpindah pun pada diri kita. Cukuplah kalau kita nampak orang tu dia tak bahagia dengan nikmat yang dia ada. Okay, itu nombor 4. Tapi kalau ghibtah ni je lain tau. Ghibtah, okay, dia ada rasa jealous, cemburu tadi? Ada kan? Kita nampak orang baca Al-Quran. Contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia masih lagi menceritakan tentang hadis yang sama berkenaan dengan orang yang baca Al-Quran, orang yang bersedekah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu, tidak ada hasad melainkan pada 2 perkara. Di mana kita nampak ada seorang lelaki dia baca Al-Quran. Lelaki ini baca Al-Quran sehingga bacaan Al-Quran itu dia baca siang, malam. Sampailah ada orang yang mendengar bagaimana bersungguhnya lelaki ini baca Al-Quran siang dan malam. Lelaki yang mendengar bacaan Al-Quran, orang itu tadi kan yang bagus, yang mantap, dia pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, moga-moga aku dapat baca Al-Quran sama sebagaimana lelaki itu. Supaya aku dapat beramal sama sebagaimana lelaki itu. Dia berdoa sedemikian. Yang kedua, Nabi SAW sebutkan tentang seorang lelaki yang memiliki harta yang banyak. Lalu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Ada orang yang nampak perbuatan lelaki ini. Allah, tadi pagi dah sedekah, petang sedekah, malam sedekah lagi, asyik sedekah je dia. Sampaikan dalam hati kita, kita nampak dia, ya Allah, kau jadikanlah aku orang yang banyak duit macam dia, ya Allah. Ada macam tu kan? Kita nampak mula-mula tu macam, asyik sedekah je. Dia jealous tau sebenarnya dalam hati kita. Kenapa lah tak berhenti sedekah dia macam gitu kan? Dia jealous tau. Tapi
Dalam masa yang sama kita doa, ya Allah kau jadikanlah aku orang yang ada harta macam dia supaya aku dapat beramal sama macam dia. Ini dengki yang terpuji itu tadi. Itu contoh yang Nabi SAW berikan kepada kita. Yes, dia ada jealous, tapi adakah dia nak hilangkan nikmat orang tu tadi? Tak ada. Nombor 2 tu tak ada untuk orang yang ghibtah. Dia tak ada rasa bila nampak orang ni banyak bersedekah. Asyik bersedekah je. Aku doa mudah-mudahan besok lingkup lah dia ni macam tu. Kan mudah-mudahan besok tak ada duit lah. Even 1 sen tak ada kat dia. Dia doa begitu sebab apa? Dia nak nikmat orang itu hilang. Ataupun nombor 3 di sini, okey. Ghibtah ni nombor 3 ada ke tak ada? Tak ada. Contoh, dia dengar tadi orang tu baca Al-Quran. Memang dia nak nikmat itu pindah pada diri dia. Tapi dia tak nak nikmat itu hilang pada orang lain. Maaf, ini adalah. Ini ada. Sorry. Nikmat itu berpindah pada diri dia. Yes, ada. Dia kaya juga kan tadi, betul tak? Tapi adakah dia nak nombor 2 ni? Tak. Orang yang ghibtah, dia tak nak nikmat orang yang dia jealous tu tadi hilang. Tapi dia nak ada nikmat yang sama sebagaimana lelaki tu tadi. Baca Al-Quran, dia dengar orang tu baca Al-Quran pandai, Masya Allah, Tabarakallah. Dia pun ada nak nikmat itu. Dia nak supaya dia pun pandai baca Al-Quran. Tapi adakah dia doa supaya nikmat orang tu sampai tak boleh baca Quran? Tak. Sebab tu dia jadi dengki yang terpuji. Kemudian yang nombor 4 ni, nombor 4 ni tak ada. Okay? Berharap orang itu tidak bahagia dengan nikmat tersebut. Ini tidak ada pada diri orang yang ghibtah. Dalam keadaan yang mana dia berharap bahawa nikmat itu dia juga miliki, dia rasa bahawa ini adalah hak orang tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, keutamaan yang ada pada diri dia. Hidup kita begini ya muslimah, kita sekarang ni bila kita nampak ada orang lain yang lebih daripada diri kita, alhamdulillah, kita ucap begitu. Masya Allah, Tabarakallah, alhamdulillah, itu nikmat dia. Okay? Nikmat kita berbeza. Tapi kita rasa saya nak jadi macam dia. Alhamdulillah juga. Sebab kita nampak orang itu yang menjentik diri kita ni untuk jadi lebih baik. Sebagaimana diri dia ataupun lebih baik daripada diri dia. Dia begitu. Kan? Ini adalah sesuatu keadaan yang perlu ada pada setiap diri kita. Kita jangan tak boleh nampak orang lain bahagia. Kadang-kadang kita masalah begitu kan. Kita nampak orang baru kahwin, kita benci. Kita nampak orang baru ada anak, kita menyampah. Kita nampak orang baru beli kereta, kita sakit hati. Kita nampak jiran kita tukar furniture, mata merah. Kepo tengok. Beli katil baru. Kita paksa suami kita kan, bang belilah katil baru bang, beli katil baru bang. Alah, dia beli katil baru. Kita ni dah 10 tahun bang, katil kita nak pecah bang, tak beli baru bang. Kita paksa suami kita. Ia bukan keperluan, tapi kenapa kita paksa? Sebab kita dengki. Kita tak boleh lihat apa yang ada pada orang lain. Jangan kata, Ustazah itu ghibtah Ustazah, sebab tu saya paksa suami saya beli baru. Kalau tak. Bukan, itu bukan ghibtah namanya. Jangan salah letak ya. Itu dengki namanya. Dia tak boleh lihat orang lain ni ada sesuatu yang dia tak ada. Kan? Sampaikan nanti dia berharap orang itu tidak bahagia dengan nikmat yang ada pada orang tersebut. Saya ada kes ya, orang jiran-jiran ni, dia tak puas hati, member bawah tu ambil maid. Dia sihirkan maid tu. Tak pernah dengar ini cerita dia betul. Ni kisah benar di Singapura, saya kata. Jiran atas ni tak puas hati. Oh, ambil maid konon, kaya ke apa. Dia tak puas hati. Dia sihir maid tu. Sakit maid tu. Kesian. Tak pasal-pasal. Orang tu sihat-sihat boleh bekerja. Tak pasal-pasal sakit. Sakit, nampak ni kat rumah. Jadi takut, minta balik kat agensi. Kenapa jadi sedemikian? Sebab kita tak boleh lihat nikmat yang ada pada orang lain tu tadi. Sehingga kita buat orang lain susah. Tak apa, kau nak ada maid lah. Kau tengok, kau senang ke tak dengan maid kau tu nanti? Kan dia buat macam-macam perkara lah. Yang sehingga kita akan pulangkan balik nikmat itu ataupun kita dah tak ada nikmat tersebut. Baru dia puas hati. Jadi ini berlaku di sekitar kita. Namun, kita janganlah jadi suuzon pula, takut aku dengan jiran aku ni, tak nak cakap apa-apa semua tak nak cakap. Tak. Sebenarnya dia bermula daripada diri kita.
Okay, kita memang, macam tadi saya kata, kita tak boleh nak kawal siapa yang dengki pada diri kita. Kan? Saya pun ramai orang dengki dekat saya walaupun ustazah. Ada je orang dengki pada kita kan. Kena ain apa, itu biasa. Itu biasa berlaku. Tapi yang kita nak sekarang ialah bagaimana hati kita ni. Okay, ada tak kita masukkan perasaan dengki tu dalam hati kita bila kita lihat orang lain yang ada di sekitar kita ini. Dia bagus itu, dia bagus ini, oh dia pandai masak, alamak bencilah, tak sukalah kan, biar aku hilang semua resepi dia tu. Kita doa gitu. Kita tak boleh nampak. Kita sama-sama ada perniagaan contohnya. Saya dulu mengajar di Masjid Asy-Syakirin. Masya Allah tabarakallah, muslimah-muslimahnya waktu itu kan. Ada perniagaan yang sama tau. Okay, buat brooch kan, sama-sama membantu. Dia tak ada rasa, orang buat brooch pun nak buat brooch. Dia tak ada rasa macam itu. Itu kita. Macam contoh kita ahli perniagaan, orang jual nasi lemak pun nak jual nasi lemak. Alah, macam tak ada benda lain nak jual mihun ke apa ke kan. Kita rasa sakit hati. Tapi sudahlah, itu rezeki dia. Rezeki kita lain, rezeki orang lain lain. Kan? Betul, mungkin dia jual benda sama, dah sudah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan rezeki. Kita ni berusaha pada rezeki yang kita nakkan tu tadi. Kita letakkan ia pada tempat pertengahan tu kan. Bila kita letakkan ia pada tempat pertengahan, dengki kita dia akan jadi dengki yang baik. Kita cemburu kan, jual nasi lemak pun jual nasi lemak. Lah tak apalah, rezeki saya lain, rezeki ni tak apalah, sudah. Itu kita jadi sedemikian. Kita pun jadi orang yang bergerak, berfikir macam mana saya nak baguskan lagi nasi lemak saya. Letak apa, warna hijau, warna kuning, warna biru, warna pink kan. Nasi lemak pink, so Sakinah mesti beli macam gitu kan. Kita buatlah apa-apa idea, maknanya ia membentuk diri kita ni untuk jadi lebih baik pada apa yang kita buat. Dengki tu bagus. Sebab apa? Dia bukan dengki yang mana nak hilangkan nikmat orang lain, bukan dengki yang mana kita nak supaya nikmat orang tu yang bagus jadi pada diri kita, supaya dia tak ada langsung, ataupun kita berharap, jual lah kau, esok lingkup lah, aku punya bomo lagi kuat daripada bomo kau. Kita cakap gitu. Biasa saya dengar orang Melayu ni kalau ada perniagaan ni, dia mesti ada masalah-masalah ni. Tak tahulah apa masalah kita ni. Yang bagusnya kita ni saling menjaga antara satu dan yang lain lah. Kan? Kalau dengki tu tak ada, insya-Allah. Sebab apa Nabi ingatkan kepada kita? Penyakit umat yang terdahulu yang masih lagi menjalar hingga ke hari ini ada dua. Apa dia? Al-hasad wal-baghdha. Iaitu penyakit permusuhan dan juga penyakit dengki ni. Permusuhan dan dengki dia adalah dua penyakit yang bukan hanya ada pada umat Nabi SAW. Tetapi ia adalah penyakit yang sudah ada sejak zaman dulu lagi. Siapa yang mulakan dengki ni? Iblis. Semua ni Iblis ada. Iblis yang ajar kita untuk jadi orang yang dengki. Makhluk pertama yang merealisasikan kedengkian adalah Iblis bila dia berusaha untuk mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa daripada syurga. Kita jangan pernah lupa tentang kisah itu. Iblis tunjukkan kepada kita, aku tak suka nikmat yang Adam dapat. Dulu Iblis ahli syurga. Kenapa Allah keluarkan dia daripada syurga? Sebab dia tak taat kepada Allah. Allah usir dia daripada syurga. Allah masukkan Nabi Adam dalam syurga. Iblis mata merah tengok Adam. Happy kau Adam, kau jaga. Ni Iblis. Kalau aku tak dapat, engkau pun tak dapat Adam. Dia usaha untuk keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Dia buat berbagai macam sampai dia berjaya keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Sebab itu, kita ni kalau ada rasa dengki, kita ikut perangai Iblis. Kita nak ikut apa yang Nabi SAW bentukkan pada umat baginda. Yang mana ada pada setiap para Nabi dan mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan mengikut kepada para Nabi itu. Kita nak hati kita ini bersih daripada dengki supaya kita hidup dalam keadaan yang harmoni dan kasih sayang. Sebab itu Nabi juga ingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Ada 3 perkara yang Nabi larang. Kita ni bila kita hidup dalam keadaan sebuah komuniti masyarakat Muslim, kita perlu hidup dalam keadaan yang penuh berkasih sayang. Tapi kita tak boleh hidup dalam keadaan yang berkasih sayang itu tadi kalau kita ini saling berdengki antara satu dan yang lain.
Sebab tu pertama tadi Nabi ingatkan kepada kita, la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Okey, kedua Nabi kata la tabaghadu, jangan saling membenci. Ketiga Nabi ingatkan la taqata'u, jangan saling memutuskan silaturahim. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Bila kita kita sebagai manusia, kita hidup sebagai sebuah masyarakat Islam yang harmoni, yang tidak ada tiga perkara ini, Nabi ingatkan di akhir hadisnya, Nabi kata kita akan jadi manusia yang saling bersaudara, saling berkasih sayang. Kerana orang yang nak menjalinkan ikatan persaudaraan, dia tak boleh ada dengki, kan, antara satu dan yang lain. Kita boleh ke nak kawan dengan orang yang dengki dengan kita? Of course, kita tak akan kawan dengan orang tu kalau dengki dengan kita. Kita kalau boleh akan jauhkan diri kita sejauh-jauhnya daripada orang yang dengki itu. Sebab kita tahu kalau kita dekat dengan dia, ada je yang tak kena nanti akan berlaku, kan? Kedua, kita tak bolehlah ada rasa saling benci antara satu dan yang lain. Tengok menyampah, tak suka, benci, semua adalah macam-macam expression pagi ni. Semua adalah perasaan tu, kan? Jangan saling memutuskan silaturahim. Betul saya silaturahim. Jangan saling memutuskan silaturahim. Bila kita nak ada tali persaudaraan yang kukuh, penuh dengan kasih sayang, kalaulah ianya terputus, bagaimana kasih sayang itu ingin ada? Bagaimana hubungan silaturahim itu ingin kuat? Sebab tu tiga perkara ini Nabi ingatkan. Dan antaranya ialah Nabi ingatkan tentang dengki itu tadi. Dengki boleh, cuma bagaimana kita nak mengimbanginya supaya ia menjadi dengki yang kita sebut sebagai ribtah. Dia bukan dengki dengan maksud yang sebenar di sini. Okey? Dan kita nak apa pun yang kita lihat yang ada pada orang lain, kita doakan untuk orang itu. Mudah-mudahan ia menjadi sesuatu yang memberkati diri dia, kita juga mendapat manfaat daripada dia, sehingga kita sama-sama dapat menjadi manusia yang baik, saling sokong menyokong antara satu dan yang lain. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perbincangan kita pada pagi ini. Dan saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.